untuk terlalu sangat melindungi iman anda bukannya sesuatu perkara yang buruk. Anda tidak boleh terlalu melindungi iman anda atau jagakannya terlalu banyak kerana anda mesti berada dalam keadaan yang kukuh. Ini adalah salah satu perkara yang indah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar itu radhiyallahu anhu sentiasa bersedia untuk sentiasa diingatkan. Syaitan malah tidak dapat berjalan di dalam kawasan beliau. Syaitan bahkan tidak boleh menjadi jiran Umar radhiyallahu anhu. Kerana sebaik sahaja seseorang berkata ittaqillah, bertakwalah kepada Allah kepada Umar radhiyallahu anhu yang besar perkasa itu, beliau terus mula menangis seperti kanak-kanak. Beliau sentiasa berada di tahap itu. Dia bersedia untuk diingatkan setiap masa dan bersedia untuk mendorong dirinya setiap masa dan melihat dirinya dengan cara yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Umar radhiyallahu anhu memperhatikan dirinya sendiri, fokus pada kekurangannya dan menghabiskan seluruh hidupnya berusaha untuk mengatasi kekurangan tersebut. Dan jika saya mengatasi 9 kekurangan daripada 10, saya masih mempunyai satu lagi kekurangan di mana saya tak mahu temui Allah Subhanahu Wa Taala dengan. Jadi saya akan bekerja pada yang satu ini. Saya tidak akan mengatakan baiklah, sekurang-kurangnya saya sudah settle 9 yang lain untuk saya. Tidak, saya mesti bekerja keras dan saya mesti memastikannya. Saya cuba sedaya upaya untuk mendorongkan diri saya pergi lebih jauh. Saya tidak peduli jika orang lain menganggap saya dah sampai. Saya tidak peduli jika suara di dalam diri saya berkata, kamu dah sampai sana, kamu dah sampai. Kerana sehingga saat terakhir, dan itulah peristiwa Imam Ahmad rahimahullah. Dan saya tahu banyak daripada anda pernah mendengar kisah ini sejuta kali. Setiap kali saya mendengarnya, saya akan memikirkan faedah yang berbeza daripadanya. Subhanallah. Perkara yang berbeza untuk mendapat manfaat daripada semua itu. Ketika Imam Ahmad hendak meninggalkan dunia dan anaknya memberitahunya, katakanlah la ilaha illallah, dan dia terus menjawab berkali-kali, la laisa ba'ad, tidak, belum lagi. Semasa dia masuk dan keluar dari kesedarannya ketika nazak. Dan anaknya memberitahunya, mengapa kamu mengatakannya sebegitu? Semasa saya memberitahu kamu katakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan kamu menjawab, belum, sekarang belum. Dan dia memberitahunya bahawa aku melihat syaitan datang dengan dirinya kepada aku dalam bentuk lelaki yang hina, mengatakan bahawa aku tidak pernah dapat menjemput kamu. Wahai Ahmad, aku tidak pernah dapat menjemput kamu. Kamu telah melarikan diri dari aku. Kamu telah melarikan diri. Ia sudah berakhir. Aku kalah. Engkau menang. Aku serah. Dan Imam Ahmad berkata, tidak, belum lagi. Tidak sampai aku mati. Pertempuran ini berterusan sehingga nafas terakhir. Sehingga nafas terakhir, maka aku tidak akan berhenti dan berjaga-jaga terhadap engkau. Dan bagaimana kau cuba menembusi kubu itu. Kami banyak belajar mengenai beberapa doa Nabi SAW. Apakah doa Nabi yang paling kerap SAW? Ya muqallib al-qulub, thabit qalbi ala dinik. Sekiranya anda memikirkan tentang Nabi SAW, dan saya akan menterjemahkannya. Beliau telah mencapai kedudukan yang tidak akan kita capai, yang tidak pernah dicapai oleh seseorang lelaki dari segi kebenaran. Tetapi beliau juga, doanya yang paling kerap adalah, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai penjaga, pengalih hati, jadikan hati aku teguh di jalanmu. Bahkan Nabi Muhammad SAW masih membuat doa untuk memeliharakan imannya dan memeliharakan kebenarannya dan tidak menganggapnya sambil lewa. Sekiranya Nabi Allah SAW tidak selalu membuat doa itu, tetapi selalu sangat membuat doa itu sehinggakan isterinya radhiyallahu anha berkata, itulah doa yang paling kerap. Apa yang ia memberitahu anda tentang watak dan apa yang selalu dikejarkan beliau? Ia membuat anda rendah hati. Ia membuat anda sentiasa berusaha. Ini membuat anda sentiasa berwaspada. Anda tidak akan membuat andaian atau buruk sangka apabila melihat orang lain melakukan dosa besar. Dan anda juga tidak tahu bahawa anda mungkin belum mati lagi sehingga anda melakukan dosa besar yang sama itu. Jadi anda tidak mengejek orang itu atau mengata orang itu. Anda akan membuat doa agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni mereka dan untuk meletakkan harapan bahawa mereka balik ke pangkal jalan. Kerana anda mahukan perkara yang sama untuk diri anda sendiri. Anda takut bahawa anda mungkin jatuh ke sana. Subhanallah.